Siapa telepon nih? Assalamualaikum Puan, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Sebenarnya saya ingin bertanya jika Puan ada masalah hari ini. Sebab saya ada diberikan tugas dan pentaksiran berterusan mengenai tokoh pasca merdeka iaitu Nik Safia Karim dalam usaha beliau mentadbirkan bahasa Melayu. Sebenarnya saya sudah mencari pelbagai maklumat dalam sumber internet, tapi sebenarnya saya masih bingung untuk menyelesaikan pentaksiran berterusan ini. Jika Puan ada masalah apa, saya ingin berjumpa dengan Puan. Oh, kalau macam tu, besok kamu boleh jumpa saya di pejabat saya sebab besok saya ada masa. Oke, baiklah. Assalamualaikum Puan. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa. Sebenarnya sekarang saya sedang menyiapkan pentaksiran berterusan mengenai Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim dalam usaha beliau memertabatkan bahasa Melayu. Saya amat berharap supaya Puan dapat berkongsi sedikit maklumat tambahan kepada saya. Sama-sama, sudah tentu saya berbesar hati untuk berkongsi maklumat dengan kamu. Tokoh yang kamu pilih ini merupakan tokoh yang sangat istimewa dan berjasa dalam dunia bahasa Melayu. Nama sebenar beliau Nik Safia binti Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Desember 1939 di Kota Baru, Kelantan. Beliau pada tahun ini berumur 86 tahun. Oh, macam tu. Masih aktif lagi ya Puan? Ya, beliau masih aktif lagi dalam penulisan dan dijemput untuk memberi pandangan hal-hal yang berkaitan bahasa Melayu. Beliau juga mendapat pengiktirafan daripada Universiti Malaya atas pencapaian akademiknya iaitu Profesor Emeritus. Bukan itu saja, beliau juga mendapat gelaran Datuk daripada Kerajaan Malaysia atas sumbangan dan peranannya dalam bahasa kebangsaan. Hebat ya, Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim ini. Ya, betul. Bagaimanakah pula dengan latar pendidikannya? Boleh Puan terangkan? Ya, boleh. Nik Safia mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Kota Baru sebelum melanjutkan pengajian di Victoria Institution. Beliau kemudian meneruskan pengajiannya di Universiti Malaya dalam bidang bahasa dan kesusastraan Melayu. Selepas menamatkan ijazah sarjana mudanya, beliau melanjutkan pengajian di University of Edinburgh, Scotland dan mendapat ijazah Doktor Falsafah iaitu PhD dalam bidang linguistik. Apabila beliau balik ke tanah air, beliau terus menyertai Universiti Malaya sebagai pensyarah muda dan juga Doktor Falsafah di Fakulti Bahasa dan Linguistik. Beliau juga pernah menjawab jawatan penting sebagai Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya. Walaupun kini beliau sudah bersara, beliau tetap aktif dalam berbagai program ilmiah dan seminar dan juga forum bahasa. Menariknya, bagaimanakah pula dengan pemikiran beliau terhadap bangsa dan bahasa? Pemikiran Nik Safia Karim amat berwawasan dan berpaksikan semangat kebangsaan. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi sebagai lambang jati diri sesebuah bangsa. Dalam banyak penulisan dan syarahan beliau sering menekankan bahawa kemajuan negara haruslah seiring dengan pengukuhan bahasa kebangsaan. Bukan itu saja,
beliau juga berpemikiran bahawa bahasa Melayu perlu berkembang secara dinamik agar mampu menampung kemajuan ilmu dan juga teknologi tanpa mengorbankan nilai asalnya. Pemikiran beliau menolak bahawa bahasa Melayu ini adalah ketinggalan zaman. Malah beliau percaya bahawa dengan perancangan dan usaha yang sistematik, bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu yang bertaraf antara bangsa. Menarik sekali ya. Terima kasih jelaskan Puan. Puan, saya ingin tahu dengan lebih mendalam tentang peranan Dr. Nik Safia Karim mengenai usaha beliau dalam dunia bahasa Melayu. Peranan beliau sangat luas. Beliau merupakan seorang tokoh utama dalam penggubalan tata bahasa Dewan, iaitu rujukan rasmi tata bahasa bagi guru, pelajar dan juga sarjana di Malaysia. Bukan itu saja, beliau juga pernah mengetuai jawatan kuasa tata bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DPP, dan memainkan peranan yang penting dalam pemurnian dan pemodenan tata bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga giat menulis buku ilmiah, makalah dan esei dalam bidang linguistik dan bahasa Melayu. Antara karyanya yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan bersama-sama dengan Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmud. Melalui tulisan dan penyelidikannya, beliau banyak memberi sumbangan dalam istilah bahasa Melayu dalam bidang akademik, sains dan teknologi. Baiklah, menarik sekali peranan beliau ini. Saya juga pernah baca mengenai tokoh ini. Beliau sering aktif dalam memperjuangkan kedudukan wanita, terutamanya dalam bidang ilmu. Betul ya, Puan? Betul. Beliau bukan sahaja tokoh bangsa tetapi juga pejuang wanita yang sentiasa memperjuangkan hak wanita dalam bidang pendidikan dan juga memperjuangkan hak wanita dalam pengiktirafan bidang akademik. Melalui peranan dan pemikirannya, beliau menjadi ikon wanita Melayu berilmu dan juga berwibawa yang mampu mengangkat martabat bangsa melalui bahasa. Hebat sungguh tokoh ini. Bukan sahaja menyumbang dalam bidang linguistik, tetapi juga menyumbang dalam nasionalisme bahasa dan jati diri bangsa. Ya, benar sekali. Sumbangan Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia Karim memang tidak ternilai. Beliau telah mengabdikan seluruh hidupnya demi memastikan bahasa Melayu terus hidup, dihormati dan digunakan dengan betul di setiap lapisan masyarakat. Legasi beliau akan kekal dalam sejarah bahasa Melayu sampai bila-bila. Baiklah, kita sudah berbincang panjang berkaitan Profesor Emeritus Dato' Dr. Nik Safia Karim. Selain Dr. Nik Safia Karim, terdapat banyak tokoh penting yang memperjuangkan perkembangan bahasa Melayu. Adakah kamu mengkaji tokoh lain? Ya, Puan. Selain daripada Profesor Emeritus Nik Safia Karim, saya juga mengkaji seorang tokoh yang hebat, iaitu Munshi Abdullah. Wah, Munshi Abdullah juga merupakan tokoh yang memperjuangkan martabat bahasa Melayu. Apakah latar belakang beliau? Baiklah. Sebenarnya nama penuh Munshi Abdullah ialah Abdullah bin Abdul Qadir. Beliau berasal daripada Kampung Pali di Melaka dan lahir pada tahun 1796. Beliau juga berasal daripada keluarga yang berketurunan Arab, India dan Melayu. Bapaknya iaitu Abdul Qadir ialah seorang yang berketurunan Arab daripada Yaman. Bapaknya juga bekerja sebagai guru agama dan seorang penulis. Ibunya pula iaitu Chet Ampon ialah seseorang yang berasal yang berketurunan India Tamil. Disebabkan Munshi Abdullah hidup dalam keluarga yang pelbagai kaum, beliau merupakan seorang yang berjiwa terbuka dan mudah bergaul dengan pelbagai kaum.
Beliau juga seseorang yang sangat mementingkan ilmu, disebabkan bapaknya seseorang yang berpendidikan. Beliau seringkali ditekankan dalam bidang pendidikan, bahasa, dan kesusastraan. Disebabkan kehidupan beliau yang sangat mementingkan ilmu, Munshi Abdullah sekarang menjadi seorang tokoh pra-merdeka yang sangat dihormati orang lain. Bagaimanakah pula Abdullah Munshi mendapat gelaran Munshi? Baiklah, gelaran Munshi ini diberikan kepada Abdullah Munshi disebabkan kepakaran beliau dalam bidang bahasa Melayu. Disebabkan beliau adalah seorang guru bahasa Melayu yang mahir, beliau seringkali mengajar pendatang asing terutamanya daripada Eropah yang datang ke tanah Melayu dan Singapura pada awal abad ke-19. Selain itu, umum juga bagi kita mengetahui bahwa perkataan Munshi itu berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud guru, pendidik, atau pengajar. Disebabkan kehebatan beliau dalam bidang bahasa Melayu, beliau diberi gelaran Munshi disebabkan kepakarannya dalam mengajar pegawai-pegawai British seperti Stanford Raffles, William Marsden dalam bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga mengajar bahasa Melayu kepada pedagang membalik Kristian dan para pegawai British. Seterusnya, kehebatannya juga dalam menghasilkan pelbagai karya dalam bahasa Melayu dapat mendidik masyarakat melalui penulisannya. Disebabkan pelbagai jasa yang tinggi dalam bahasa Melayu dan bidang ilmu, gelaran Munshi Abdullah itu digunakan sehingga hari ini. Orang-orang juga menghormatinya dengan gelaran tersebut disebabkan kepakarannya dalam bidang bahasa Melayu. Baiklah, apakah pendidikan awal Abdullah Munshi? Baiklah, Munshi Abdullah ini mendapat pendidikan awalnya daripada ayahnya sendiri yang merupakan seorang guru agama dan penulis. Bapaknya seringkali mengajar Munshi Abdullah mengenai ilmu agama, bacaan Al-Quran, dan bahasa Arab. Pendidikan formal yang belum meluas ketika itu menyebabkan Munshi Abdullah hanya mendapat proses pembelajaran di rumah dan di masjid. Selain itu, Munshi Abdullah juga belajar bahasa Tamil daripada komuniti masyarakat setempat India di Melaka. Seterusnya, Munshi Abdullah juga belajar bahasa Inggris daripada pegawai pentadbiran English yang berada di Melaka ketika itu. Dan disebabkan itu, beliau mempunyai pengetahuan yang luas dan bijak berkomunikasi dengan pelbagai kaum. Ya, latar belakangnya juga menarik ya. Selain menjadi guru bahasa, adakah Munshi Abdullah memegang jabatan yang lain? Ya, sudah tentu. Selain daripada menjadi guru bahasa Melayu, Munshi Abdullah juga memegang beberapa jabatan dan peranan penting. Dan yang pertama ialah Munshi Abdullah mengambil peranan penting sebagai penterjemah dan juru bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana Munshi Abdullah seringkali menjadi pengantara antara orang-orang Melayu dan para pegawai pentadbiran Inggris, terutamanya dalam menguruskan urusan rasmi atau bidang pendidikan. Dan yang kedua pula ialah beliau ialah seorang penulis. Sebagai contoh, beliau sudah banyak menghasilkan karya dalam bahasa Melayu, yaitu seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah, dan Cerita Kapal Asap. Dan yang ketiga pula ialah beliau seringkali menjadi pengkritik sosial dan reformasi. Hal ini dikatakan demikian kerana Munshi Abdullah sudah banyak menghasilkan berbagai karya, dan dalam karya beliau seringkali menegur tentang kelemahan orang Melayu dan menyeru agar penduduk Melayu berubah ke arah yang lebih maju dengan menyambung pendidikan supaya mereka lebih bijak dalam urusan kehidupan. Baiklah, bagaimana pula peranan Munshi Abdullah dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu? Baiklah, saya akan terangkan. Munshi Abdullah mengambil beberapa peranan penting dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Jawatan beliau sebagai guru bahasa Melayu, penulis, penterjemah, dan pengkritik sosial menyebabkan bahasa Melayu menjadi alat medium untuk menyampaikan ilmu pada zaman tersebut.
Selain itu, beliau juga diberi gelaran sebagai Bapa Kesusastraan Melayu Moden disebabkan gaya penulisan beliau yang penuh dengan pemikiran kritis, serta beliau juga menggunakan pengalaman sendiri untuk menulis karyanya. Berbeza dengan hikayat tradisional yang banyak menggunakan unsur-unsur mitos. Munshi Abdullah juga memainkan 3 peranan penting dalam usaha memertabatkan bahasa Melayu, seperti yang sudah saya jelaskan sebentar tadi. Dan yang pertama ialah sebagai guru bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana kepakaran dan kehebatan beliau dalam bidang bahasa Melayu menjadikan bahasa Melayu pada zaman tersebut bukan sahaja dihormati, tetapi menjadi bahasa komunikasi antar bangsa pada zamannya. Disebabkan beliau banyak mengajar bahasa Melayu kepada pelbagai kaum dan bangsa. Dan yang kedua pula ialah peranan beliau sebagai penulis. Dalam penghasilan karya beliau seringkali bebas menyatakan pemikiran dan memberi kesedaran kepada masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek. Dan yang ketiga pula ialah kandungan isi buku beliau mengangkat bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana gaya penulisan beliau memberi kritikan terhadap masyarakat Melayu mengenai sifat mereka yang jahil, malas dan kelemahan. Oleh itu, beliau menyeru agar semua masyarakat Melayu untuk berubah ke arah yang lebih maju dengan menyambung pelajaran. Dari segi pemikiran Munshi Abdullah pula, bagaimana? Dari segi pemikiran Munshi Abdullah pula, beliau sudah seharusnya seorang yang progresif dan amat terbuka. Dan antara pemikiran beliau ialah bahasa Melayu sebagai alat kemajuan ilmu. Di sini, beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu haruslah sentiasa digunakan dalam bidang pendidikan, bukan hanya untuk sekadar syirika rakyat ataupun hiburan. Dan yang kedua pula ialah pendidikan penting untuk kemajuan bangsa. Dalam hikayat Abdullah, yaitu karya Munshi Abdullah, beliau amat mementingkan dan menekankan bahawa masyarakat Melayu haruslah mementingkan pendidikan. Hal ini kerana pendidikan ini amat penting bukan sahaja untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk memajukan bangsa kita agar setanding dengan bangsa yang lain. Dan yang ketiga ialah kritikan membina kemajuan bangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana Munshi Abdullah sering menggunakan karyanya sebagai alat teguran untuk menegur masyarakat Melayu supaya mereka sedar. Dan yang terakhir pula ialah bahasa Melayu haruslah digunakan dengan lebih moden dan sistematik. Munshi Abdullah di sini menekankan bahawa bahasa Melayu haruslah sentiasa ditulis dengan ejaan dan struktur ayat yang jelas agar mudah dipahami bukan sahaja dalam bidang pendidikan tetapi urusan rasmi negara. Secara keseluruhannya di sini, peranan Munshi Abdullah ini bukan sahaja sebagai guru, tetapi sebagai pemikir pembaharuan yang sentiasa memikirkan bagaimana bahasa Melayu ini dapat memertabatkan dirinya ke arah yang lebih tinggi. Dua tokoh yang saya akan bandingkan ialah Nik Safia Karim yang merupakan tokoh bahasa pada zaman pasca merdeka dan Munshi Abdullah yang terkenal pada zaman pra-merdeka. Kedua-dua tokoh ini mempunyai peranan besar dalam perkembangan serta pemertabatan bahasa Melayu. Walaupun mereka berdua hidup dalam zaman dan latar belakang yang berbeza, namun semangat dan perjuangan mereka tetap sama, yaitu untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Dari segi latar belakang, Nik Safia Karim merupakan seorang sarjana bahasa Melayu moden, ahli akademik, penulis buku linguistik serta pejuang bahasa di Malaysia. Beliau terlibat secara aktif dalam bidang pendidikan tinggi dan memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa ilmu linguistik moden dalam konteks bahasa Melayu. Sementara itu, Munshi Abdullah pula ialah pengarang dan pendidik yang digelar sebagai Bapa Kesusastraan Melayu Moden. Beliau hidup pada zaman penjajahan dan menjadi antara orang yang terawal yang membawa pemikiran pembaharuan dalam penulisan Melayu melalui gaya yang kritikal dan rasional.
Kedua-duanya berperanan sebagai pendidik dan penyebar ilmu bahasa, tetapi dalam konteks yang berbeza. Munshi Abdullah dalam zaman tradisional yang baru mula mengenal ilmu, manakala Nik Safia Karim pula hidup dalam era kemerdekaan yang memperkukuhkan identitas bangsa melalui bahasa. Dari aspek pemikiran, Nik Safia Karim menekankan bahawa bahasa Melayu perlu diperkukuh sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan juga bahasa perpaduan. Beliau menolak pandangan bahawa bahasa Melayu hanya sesuai digunakan dalam bidang kesusasteraan. Sebaliknya, menegaskan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi wahana ilmu moden. Pemikiran beliau menekankan pemodenan tata bahasa dan kepentingan penyelidikan linguistik untuk menyesuaikan bahasa Melayu dengan perkembangan dunia. Bagi Munshi Abdullah pula, pemikirannya menjurus kepada pembaharuan masyarakat. Beliau percaya bahawa bangsa Melayu hanya akan maju jika mereka menuntut ilmu dan meninggalkan sikap malas serta bergantung pada takdir masing-masing. Bagi beliau, bahasa Melayu ini ialah alat untuk menyampaikan ilmu dan kemajuan, bukan hanya sekadar untuk alat hiburan ataupun cerita rakyat. Pemikiran ini menunjukkan bahawa kedua-dua tokoh mempunyai tujuan yang sama, iaitu ingin melihat bahasa Melayu berperanan dalam kemajuan bangsa. Namun, pendekatan mereka berbeza mengikut zaman masing-masing. Dari segi peranannya, Nik Safia Karim menghasilkan pelbagai karya ilmiah, termasuk belasan buah buku dan juga ratusan artikel dalam majalah bahasa. Beliau banyak menulis tentang tata bahasa dan linguistik untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Antara sumbangan bahasanya ialah menyusun karya tata bahasa Dewan, iaitu rujukan utama dalam sistem pendidikan dan juga penulisan rasmi negara. Peranannya bukan sekadar sebagai penulis, tetapi juga sebagai penyelidik dan penggubal dasar bahasa dalam jawatan kuasa peristilahan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Sebaliknya, Munshi Abdullah memainkan peranan penting sebagai pengarang dan pencerita yang mengkritik masyarakat Melayu pada zamannya. Karyanya seperti Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga mengandungi kritikan sosial untuk mengubah pemikiran bangsa Melayu agar lebih maju dan lebih terbuka kepada pendidikan. Beliau berperanan sebagai suara pembaharuan dalam mengubah masyarakat Melayu. Akhir sekali, dari segi sumbangan utama, Nik Safia Karim terkenal sebagai penulis utama tata bahasa Dewan yang menjadi rujukan standard di sekolah, universiti dan institusi kerajaan. Sumbangan beliau membantu menyeragamkan struktur tata bahasa Melayu moden supaya lebih mantap dan saintifik. Beliau juga aktif dalam perancangan bahasa kebangsaan melalui DBP, sekaligus memperkukuh kedudukan bahasa Melayu selepas merdeka. Manakala Munshi Abdullah pula menyumbang dalam bentuk karya penulisan yang membuka mata masyarakat terhadap pentingnya ilmu dan pembelajaran. Beliau memperkenalkan gaya penulisan prosa moden dalam bahasa Melayu dan menjadi pelopor kepada gaya penulisan yang bukan hikayat. Melalui karyanya, beliau menanam nilai-nilai keinsafan dan semangat perubahan dalam diri bangsa Melayu. Kesimpulannya, walaupun Nik Safia Karim dan Munshi Abdullah hidup pada zaman yang berbeza, kedua-duanya mempunyai semangat perjuangan yang sama, iaitu memperjuangkan bahasa Melayu agar terus dihormati dan digunakan sebagai bahasa ilmu. Munshi Abdullah pula membuka jalan kepada pembaharuan bahasa Melayu pada zaman pra-merdeka. Manakala Nik Safia Karim pula menyambung perjuangan itu dalam zaman pasca merdeka dengan menjadikan bahasa Melayu lebih moden, tersusun dan berfungsi di peringkat antarabangsa. Maka jelaslah bahawa kedua-dua tokoh ini merupakan pejuang bahasa yang wajar dijadikan teladan demi memperjuangkan warisan bahasa Melayu yang kita banggakan hari ini.